Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa kadzalika ja'alna fi kulli ummatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung itu kepala-kepala penjenayah untuk mereka melakukan kejahatan tipu daya, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya itu melainkan terhadap diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedari. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berhimpun membicarakan tentang salah satu daripada undang-undang yang penting dalam Islam yang kita panggil sebagai At-Tashri'ul Jinai, hukum hakam syariat berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Menjadi sunnah kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ada orang baik dan juga ada orang jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mencipta manusia, kemudian Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham, ada yang melakukan fujur, kejahatan, kerosakan, dan ada pula yang diilhamkan oleh Allah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang jahat itu tidak sedikit. Bahkan dalam setengah ayat Allah Taala sebut wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakan manusia itu fasik, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung itu ada bukan sekadar mujrim, tetapi akabira, orang-orang besar di kalangan penjenayah, kepala-kepala penjenayah, kepala-kepala gangster, kepala pengat, samsing, gedebeh. Kepala-kepala samsing ini dia tidak bersifat seorang, tidak bersifat dua, dia bersifat geng. Dan mereka ini akan merancang liyamkuru fiha. Mereka akan merancang perancangan-perancangan jahat untuk melakukan pelbagai tipu daya. Itu hakikat yang akan berlaku di setiap tempat. Cuma peringatan daripada Allah ialah wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Dan mereka tidak melakukan tipu daya itu melainkan sebenarnya terhadap diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak sedar. Oleh kerana manusia yang jahat ini, ada pula jenis jahat yang bila ditegur dengan mulut, dengan lidah, mereka berhenti melakukan kejahatan. Kita gunakan kaedah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang menjadi sebagai sifat orang-orang yang beriman di mana tempat mereka berada. Maka dengan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang dilaksanakan oleh masyarakat, oleh individu, oleh kumpulan masyarakat dalam Islam,
maka setengah orang yang jahat itu boleh berhenti meninggalkan perkara jahat. Tetapi ada di sana pula penjenayah tegar yang bersifat akabir, orang-orang besar dia, samseng-samseng yang tak cukup dengan nasihat. Mereka ini memerlukan undang-undang yang boleh menangkap dan menghukum mereka, dan kemudian menjadi peringatan kepada orang lain yang belum lagi melakukan kejahatan tersebut. Itulah falsafah kepada hadirnya at-tashri' al-jinai, syariat berkaitan dengan jenayah atau undang-undang jenayah dalam Islam, menghukum orang-orang yang tak padan dengan sekadar nasihat dengan hukum-hukum yang boleh menjadikan mereka tidak lagi melakukan maksiat, dan juga boleh menghalang mereka-mereka yang berniat nak buat maksiat, dan memperingatkan mereka tentang hukuman yang sangat pedih yang dikenakan kepada mereka yang melakukan jenayah. Manusia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ada perkara-perkara asal dalam kehidupan dia. Pertama, manusia perlukan nyawa. Yang kedua, manusia perlukan jasad. Oleh kerana manusia perlukan nyawa, maka sebarang jenayah melibatkan nyawa disediakan hukumnya oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan jasad. Oleh kerana jasad itu penting untuk menjaga nyawa, tempat letak nyawa adalah jasad. Rasaknya jasad membawa kemungkinan berakhirnya nyawa. Maka Allah Ta'ala juga mengambil tanggungjawab menjelaskan hukum hakam jenayah yang melibatkan jasad. Maka hukum hakam jenayah yang melibatkan nyawa dan hukum hakam jenayah melibatkan jasad diberi nama sebagai undang-undang jenayah qisas. Kalimah qisas berasal kalimah qassa, yaqussu dengan makna timbal balas. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Jasad, al-anfu bil anfi, hidung lawannya hidung. Artinya nyawa ditimbal balas dengan nyawa, jasad ditimbal balas dengan jasad, maka namanya sebagai qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kamu, kata Allah Ta'ala, pada undang-undang qisas, timbal balas melibatkan nyawa dan juga jasad, hayatun, akan adanya kehidupan. Kehidupan untuk siapa? Kehidupan untuk masyarakat Islam. Undang-undang itu undang-undang menjaga nyawa, undang-undang itu undang-undang menjaga jasad. Maka bila undang-undang itu menjaga nyawa dan jasad, nyawa terjaga, jasad terjaga, maka yang itulah yang dikatakan hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang yang bijak dan juga cerdik. Artinya kalau orang yang tak faham hukum hakam kisah, orang bodoh. Kerana Allah kata ya ulil albab, wahai orang yang ada albab. Albab asal kalimah lubun. Lubun pati pada sesuatu. Pati pada manusia adalah akal dia. Ulil albab, orang-orang yang ada akal, akal yang mendalam. Tak ada akal, dia tak nampak hukum hakam kisas. Kemudian bila Allah dah bagi nyawa, Allah dah bagi jasad, Allah bagi pula pada manusia satu benda yang namanya harta. Harta ini penting untuk menjaga jasad dan juga untuk menjaga nyawa. Harta diperlukan untuk makan, harta diperlukan untuk minum, makan dan minum, menjaga jasad dan menjaga nyawa. Harta diperlukan untuk kita beli pakaian, pakaian itu menjaga jasad daripada hujan dan juga panas. Harta diperlukan untuk menyiapkan kediaman, dan kediaman itu ada tempat perlindungan untuk jasad dan juga nyawa. Maka sebarang jenayah melibatkan harta manusia, Allah Ta'ala yang mengambil tanggungjawab menentukan hukumnya. Dan hukum yang disediakan oleh Allah dua hukum. Satunya hukum as-sariqah, hukum orang yang mencuri. Yang kedua hukum orang yang merompak. Kedua-duanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
orang-orang yang mencuri, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Selalunya kaedah Quran sebut sekali cukup dah bentuk muzakkar dan merangkumi muannas. Tapi lah ayat kita baca tadi Allah sebut asing-asing, as-sariqu was-sariqatu, nak menggambarkan hukum melibatkan kedua-dua tanpa ada beza jantan atau betina. Baik yang mencuri itu jantan atau betina, laki-laki atau perempuan, faqta'u, maka kamu semua wahai orang-orang yang beriman, jatuh hukum kepada masyarakat Islam. Kamu semua jadi wajib, bukan hukum sunat. Faqta'u, potong. Aidiyahuma, tangan mereka berdua, baik laki-laki dan juga perempuan. Bila Allah Ta'ala suruh potong, Allah menyatakan jaza'an bima kasaba. Itu adalah balasan setimpal terhadap apa yang mereka telah lakukan, telah mereka perolehi. Yang itu setimpal. Kita dalam menentukan setimpal dengan tak setimpal, kadang-kadang kita berbeza pandangan. Masyarakat dengan masyarakat berbeza, manusia dengan manusia berbeza, bergantung akal masing-masing. Takkan sama orang yang berkelulusan peringkat rendah dengan orang yang berkelulusan peringkat tinggi. Cara fikir tak sama berdasarkan ilmu masing-masing. Maka manusia dia akan berbeza dan menentukan apa yang setimpal. Maka yang lebih layak menentukan apa yang setimpal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menegaskan bila Allah suruh potong tangan tadi, potong tangan itu memang setimpal. Sebab dia mencuri menggunakan tangan. Tangan yang nak digunakan untuk mencuri, yang ni kena kerak. Kenapa kerak? Ikut suka Allah nak suruh kerak. Tangan milik Allah. Balik pada akidah kita. Kalau orang tanya apa suruh kerak, ikut suka Allah suruh kerak. Jawapan hikmahnya, kerak itu memang setimpal. Jaza'an bima kasaba nakalan. Satu hukuman pencegahan daripada Allah Ta'ala. Kalimah nakala mengandungi makna azab. Nakala juga mengandungi makna rada'ah, cegah. Dia menjadi azab, dia menjadi cegah, dua-dua sekali. Azab sebab mu buat kerja pun kerja azab pada orang lain. Orang lain buat kerja pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, kumpul duit 5-6 bulan, 5-6 tahun kumpul duit. Kamu hanya dengan setengah jam, dengan sejam kamu ambil. Ambil itu menyeksa pemikiran, menyeksa perasaan, menyeksa hati orang yang kena curi barang. Mu seksa orang, mu kena seksa balik. Kerana kaedah Islam al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang nak kena biar padan dengan amal yang dia buat. Min jinsil amal, biar kena. Mengambil harta orang, menyakitkan jiwa dan perasaan orang, kena kerak tangan, menyakitkan jiwa dan perasaan serta jasad kamu juga. Nakalan, dia menjadi satu benda peringatan, hukuman, dan dia akan menghalang orang lain pula minallah, daripada Allah. Wallahu azizun, dan Allah Ta'ala itu maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ayat aziz dengan hakim selalu kita jumpa dirangkai bersama. Aziz mana Allah maha perkasa, boleh hukum siapa dia nak. Tak tunggu kita tangkap pencuri pun Allah boleh hukum cara lain. Dia mencuri, dia kena gilir kereta mati, berat lagi dia kena kerak tangan. Allah boleh buat. Tapi Allah Ta'ala aziz, walaupun Allah itu aziz, maha perkasa, boleh hukum siapa saja dengan apa cara yang dia nak. Tapi Allah juga hakim, maha bijaksana. Letak benda kena pada tempat dia. Hakim ni kalimah hakama. Hakama nak senang faham, tengok pintu tu, daun pintu. Daun pintu tu kalau kita boleh tutup molek rapat comel, dia tak herok, dia tak serong, dia tak apa, dia tak ada lubang, hak tu namanya hakim. Orang ni pandai. Dia buat tu makna skor-skor molek. Tapi kalau dia buat pintu bila tutup payah ketak lah, ada hak longgar telajak lah, ada hak berlubang lah, cicak boleh masuk lah, hak ni tak pandai, tidak hakim. Hakim tu dia buat tu betul-betul tepat, kena molek. Kalau dia buat bangunan ni, dia tak ada rayak sikit abuk, dia timbang air tu comel je, hak tu hakim. Allah letak hukum tu memang kena sedar molek. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tu tak perlu tikai lagi dah. Allah kenakan hukuman yang memang setimpal.
Itu satu curi. Curi ni apa dia? Ambil secara diam-diam. Ambil hak orang tak sedar, tu curi. Bila orang tak sedar dia ambil, tu namanya curi. Ada hal lagi jahat, orang sedar dia ambil juga, ni jahat ni. Kalau dia ambil orang tak sedar, dia takut pada orang juga. Lepas tu dia ambil diam-diam, dia ketek. Bahasa kita, bahasa Terengganu ketek Tapi ada orang je ni memang samsi sungguh. Dia ambil depan-depan kita. Mau tengok barang ni, aku nak ambil sekarang. Kita tak boleh kata apa. Sebab apa? Dengan dia pedang, dengan dia parang, dengan dia senapang. Dia bukan setakat ambil barang kita, dia menakutkan pula jiwa dan perasaan kita dengan ugutan. Dan mungkin dia pergi lebih jauh. Bila kita lawang, dia beri sikit, dia gurih kepala kita, gurih tangan kita, dia kerak tangan kita, kerak kaki kita pula, dia cokel mata kita pula, dia buat kerja melibatkan jasad pula, dia pergi lebih jauh. Dan mungkin lebih jauh, bukan setakat jasad dilukakan, nyawa pula diambil. Maka yang ni, orang yang macam ni Allah Ta'ala istilahkan sebagai hirabah. Orang yang memerangi Allah, maka hukumannya Allah sediakan juga. Allah tak biar manusia fikir yang ni. Maka Allah menyatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha, hanya senya jaza. Tadi ayat yang curi pun Allah guna perkataan jaza. Hak ni pun Allah guna perkataan jaza. Hanya senya balasan setimpal. Allah yang menilai setimpal dengan tak setimpal, bukan kita. Innama jaza, hanya senya, tak ada hak lain dah. Innama, hanya senya. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia kata adatul hasr. Nak gambarkan hak ni, balasan setimpal alladzina yuharibunallaha wa rasulah, bagi orang yang memerangi Allah dan juga Rasul. Allah anggap mereka ni berperang dengan Allah. Orang hak lagu ni yang ambil hati orang depan-depan mata orang dengan bersiap pedang, pedang, parang dan sebagainya, yang ni memerangi Allah dan juga Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka mengusahakan di atas muka bumi ini fasadan, kerosakan. Perlakuan mereka ini menyebabkan rosak masyarakat. Rosak macam mana? Ekonomi rosak, sosial rosak, kehidupan masyarakat rosak, keamanan hilang. Tak ada apa orang yang takut belaka dah. Bila orang dah mari takut, dia akan mengganggu kehidupan berekonomi, dia akan kehidupan bersosial. Dia akan jadi macam-macam. Orang takut ni, dia kecil tak sedar, dia berak tak sedar, dia ketuk tak sedar. Terlalu takut, hilang semua perasaan, tak boleh kawal diri dah. Dia boleh keluar kecil, dia boleh keluar berak. Terlalu takut. Ini kesan orang yang merapak. Maka Allah kata ni melakukan kerosakan. Maka balasan setimpal lagu mana? An yuqatalu. Hak ni kena bunuh. Allah tak kata yuqatalu. Ini menarik kalau kita kaji. Allah kata yuqatal. Yuqatal ni, kalau ikut pada bahasa asal yuqatal ni macam kita kerak. Skates tu yuqatal. Tapi Allah bukan suka skates lagu tu. Suka skates tangan, skates kaki je. Tangan kena kerak, kaki kena kerak. Tapi hakikatnya dia ni kena bunuh. Waktu yuqatal, dia kena, kalau dia membunuh, dia kena bunuh. Cuma Allah guna ibarat yuqatal nak menggambarkan hukuman berat pada diri dia. Au yusallabu, atau dia ni kena salib. Salib buat apa? Kalau dia menakutkan orang, dia ambil barang orang, dia pergi menakutkan orang, hak ni kena salib. Au yuqta'a aydihim, ataupun dipotong tangan dan kaki mereka, wa arjulihim min khilafin, dengan cara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri. Tangan kanan macam pencuri dah kaki, dan dia merampak pula, berjahat dan pencuri lagi. Setimpal dengannya tangan sebelah, kaki sebelah bersilang. Tangan sebelah, kaki sebelah bersilang. Lepas kena nak pergi merampak lagi, memang jahat tegar sungguh. Tangan tak ada sebelah, kaki tak ada sebelah, cacat dah. Nak pergi merampak lagi lepas ni. Kalau boleh merampak lagi, memang dia ni penjaya, memang auto tegar. Power Ranger sungguh. Ni hukum Allah Ta'ala sebut. Au yunfau minal ardi, atau kena buang negeri. Dia ada peringkat-peringkat dia.
Zalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu kata Allah bagi mereka kehinaan di dunia. Memanglah tangan kena kat hina. Sebab dia perlakuan yang memang merosakkan masyarakat. Layak dia kena hina di atas muka Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati, akhirat pula azabun azim, azab yang sangat besar kata Allah taala. Itu dua, melibatkan jasad. Manusia selain melibatkan harta. Manusia lain daripada dia ada harta, ada satu benda yang ada pada manusia yang sangat besar dalam kehidupan dia. Nama dia maruah. Kalau tak ada maruah ni macam binatang. Dia ada maruah dia. Maka jenayah yang melibatkan maruah manusia, Allah Ta'ala juga yang ambil tanggungjawab sediakan hukum. Apa dia? Satu, zina, persetubuhan luar nikah. Yang ni melibatkan maruah manusia. Dia melibatkan pencampuran nasab. Nanti lahir pula anak luar nikah, mengandung anak luar nikah. Anak tu malu sampai berzaman-zaman, sampai anak, cucu, cicit, cuik, gamit yang sangat panjang. Melibatkan pencampuran nasab. Anak yang mungkin tidak ada bapa yang boleh bertanggungjawab, yang anak itu nanti akan jadi orang yang berpelisaran dalam masyarakat. Tidak ada orang nak beri makan, tak ada orang nak beri minum, menjadi anak gelandangan yang nanti akan merosakkan masyarakat pula. Dia panjang kesan sosial dia. Ini bukan cerita hari ini yang nikmat hanya 2-3 minit, tapi kesan besar sampai berabad-abad lamanya. Maka bagi orang yang berzina, yang merosakkan marah ini, Allah ambil tanggungjawab hukum. Maka Allah menyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Tadi dalam bab mencuri Allah kata as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Ayat ni pun sama, sebut jantan, sebut betina, cuma bezanya ayat curi Allah sebut laki-laki dan perempuan, ayat zina perempuan dan laki-laki. Apa hikmah dia? Kata sebagian ulama, barangkali hikmahnya kerana yang selalu menggoda ke arah nak jadi zina ni betina. Maka Allah sediakan hukum hakam awal untuk penjagaan diri wanita supaya tak menjadi alat yang mencocok mata laki-laki. Orang lelaki baik lagu mana pun dia rebah antara fakhizal mar'ah, dua perempuan. Itu ibarat Nabi SAW. Maka oleh kerana kebarangkalian mari zina ni kerana perempuan punya sebab dia berkenan. Kalau perempuan tu macam batang kayu, tak ada orang no. Tapi kerana perempuan dia ada tarikan dia tersendiri, maka Allah sebut ni perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina ada hukum. Apa dia? Fadlidu. Kena pukul, melibatkan kesakitan pada kulit dia. Fajlidu, kena kulit. Kita terjemah fajlidu dengan makna rotan, dengan makna sebab. Tapi nak kena faham ibarat Quran dengan lebih jauh. Fajlidu jildun, kulit. Makna pukulan yang melibatkan kulit, bukan kena pada isi. Kulit je. Dia tak kena pada isi. Kalau pergi pada isi, tak boleh dah. Dia kena pada kulit saja. Fajlidu. Yang ni membezakan hukuman yang diadakan sekarang, sebab yang habis tercabut kulit, tercabut isi sampai ke tulang. Sebab itulah bila bincang bab berzina, ada setengah geng-geng yang agak bengong sikit. Dia kata tak patut kena pada perempuan hukuman sebab. Dia duk bayang sebab yang macam dibuat dalam undang-undang sivil, yang sekali kena sebab tu melolong, meraung berzaman-zaman lah. Sebab tercabut kulit, tercabut isi sampai ke tulang berasa. Kena 2-3 watang tu nak tidur pun tak boleh dah. Tapi sebab dalam Islam dia melibatkan kulit. Sebab itulah saya beri pandangan juga bila bincang tentang akta, umpamanya kisas undang-undang jenayah, enakmen kesalahan kisas dan juga hudud Terengganu, dan juga kanun jenayah syariah 2 Kelantan. Bila bincang tentang sebatan dalam peruntukan peraturan 355 atau dipanggil 356, bidang kuasa mahkamah syariah untuk menghukum hanya setakat 356, 3 tahun penjara
RM5,000 6 kali sebatan. 6 kali sebatan tu sebatan mana? Tu sebatan sivil tu, 6 kali sebatan. Kita bukan hak tu. Maknanya ada ruang. Kalau kita boleh tafsirkan 6 tu tak melewatkan kita 100, kita 100 cara lain, bukan cara tu tak terikat dengan sebatan yang dikenakan oleh peraturan undang-undang negara. Itu pandangan peribadi saya bagilah. Sebab caranya kena kulit. Bila kena kulit, dia tidak menyakitkan macam yang dibuat sekarang. Kalau dia tidak menyakitkan, apa sebab Allah buat macam tu? Kalau kena 100, kena pada kulit, macam kita rotang budak-budak berat kan? Cikgu nak marah, dia angkat tangan, pakai belakang, papas sekali, meraung kawan tu. Tapi tak ada apa lagi, meraung biasalah. Hak ni keedahnya tangan dia boleh pergi setara ni saja, bukan boleh pergi sampai ke belakang. Bila tangan ni nak bidah setara mana dengan orang depan kita ni, 45 darjah saja, boleh pergi setara mana? Tak kuat sebab tangan duduk sini. Tangan nak kuat kena melajak ke belakang lagi sebab dia nak kena kulit saja. Itu ada pada unsur ihanah, nak bagi malu. Zina ni benda yang memalukan. Allah nak bagi malu balah. Dah padan ke 100, padanlah tu hukuman Allah. Allah tahu. Bila Allah yang kena, kan Allah tahu. Bagi kena kulit kulla wahidin minhuma, setiap orang kalangan mereka berdua, mi'atal jaldah, dengan 100 rotan, 100 pukulan sebab melibatkan kulit. Jaldah tu kulit. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Bila nak kenakan hukuman, kita mai Allah kesiannya kena. Allah kata wala ta'khudhukum, janganlah kamu dikuasai oleh satu perasaan namanya ra'fah, kesian ke dia. Fi dinillah, dalam melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Din maknanya patuh. Dalam bab kepatuhan kepada Allah, kena ikut Allah Ta'ala dulu. Buat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, sehingga kamu ini beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kalau hak tak buat, tak beriman maknanya. Kemudian wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan azabahuma, azab terhadap mereka berdua. Maknanya jaldah, pukulan yang dikenakan itu memang sifatnya azab. Sakit juga. Satu, sakit juga jasad. Kedua, sakit hati dan perasaan. Malu lagi. Hak ni, perbuatan ni, tindakan ni, hukuman ni kena disaksikan oleh ta'ifatum minal mu'minin, satu kelompok kalangan orang yang beriman. Bukan sebarang orang juga duk tepek mengata tak dia juga orang yang ada iman dia. Hak tak ada iman dia duk kata macam-macam nanti pada orang yang kena azab. Kita tengok. Sebab apa nak tengok? Tengok itu agar jadi buah mulut. Hikmahnya barangkali jadi buah mulut. Orang cakap, dah kena dah. Jangan ada buat lagu tu. Malu kat orang. Sakit pun ada. Ya belaka. Malu habis anak beranak. Semua orang tahu belaka dia buat salah. Maka hukuman yang dikenakan oleh Allah, hukuman yang memang setimpal dengan perlakuan dia, memalukan seluruh keluarga dan masyarakat dengan perlakuan yang tidak bermaruah, yang namanya zina. Tapi yang ni untuk mereka yang belum kahwin lagi, yang belum pernah merasai nikmat perkahwinan yang sah, nikmat persetubuhan hasil perkahwinan yang sah. Kalau dia pernah rasa nikmat persetubuhan tapi bukan dengan kahwin, tak ambil kira. Syaratnya mesti perkahwinan yang sah, yang tidak ada keraguan. Dia dah rasa nikmat, dia tak pernah rasa nikmat lagi, maka dia ni hanya kena 100 rotan. Kalau dah pernah rasa nikmat, dah kahwin, dah rasa nikmat persetubuhan, maka dia pergi pada hukum kedua. Apa dia? Yang ni yang disebut dalam ayat Quran, yang dinasahkan ayatnya tapi dikekalkan hukumnya, iaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Orang tua ni biasa umur 50 ke atas dipanggil syekh. Maksud tua kat sini orang yang 50 ni biasa orang dah kahwin dah. Merujuk pada orang yang dah kahwin dah rasa nikmat dah. Iza zanaya, bila mereka berdua berzina, farjumuhumal batata, rejam dia. Rejam dengan apa? Dengan anak batu. Anak batu lah ke mana? Tengok apa yang dibuat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kes di zaman Nabi menjadi dalil bagi cara nak rejam orang yang berzina, dan dia berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah rejam tak berat ke? Rejam itu setimpal.
Apa yang Allah Ta'ala buat hukum setimpal dah. Dah kesian kat dia. Kesian macam mana? Bila mana berlaku kes rejam zaman Nabi SAW? Dalam kedua-dua peristiwa rejam, Nabi sebut hadis yang hampir sama. Kes seorang perempuan Al-Ghamidiyah yang berzina, mengaku berzina. Riwayat yang paling kuat kata Juhainiyah min Juhainah. Perempuan Juhainah mengaku berzina, dia kena hukum rejam. Bila kena hukum rejam, Nabi sembahyangkan jenazah dia. Umar tanya, sembahyang juga kat jenazah dia? Nabi kata dia telah minta ampun, taubat, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana taubat itu lau qusimat, kalau diagihkan kepada sab'ina rajulan min ahli Madinati, diagihkan pada 70 orang penduduk Madinah, lawasa'athum, cukup untuk 70 orang tadi. Makna besar rahmat. Mana Allah kenakan hukuman tu berat atas dunia, tapi hukuman berat atas dunia yang rejam tadi menjadi peringatan pada orang lain, setimpal untuk dia. Setimpal ke mana? Dia boleh syurga di akhirat Allah Ta'ala. Setimpal. Kita nampak Allah tadi zina, dia tak kahwin lagi, kena 100 rotan. Tak ada apa 100 rotan, mati pun tak, patah kenyak pun tak. Tapi hak ni kerana dia dah kahwin dah je, kena rejam terus, mati terus. Ai, mana aci lagu tu? Jangan ada baca aci, tak, aci bukan main tojek ni. Dia setimpal tengok kau lain, tengok kau akhirat pula. Setimpal lagu mana? Dia Allah beri nikmat. Nabi kata, fahal wajadtum khairam min anjarat binafsiha. Kamu ada jumpa ke orang yang lebih baik daripada orang yang sanggup jadat, derma? Jadat ni asal mana derma? Beri jasad dia pada Allah. Perempuan ni berzina, dia mengaku dia berzina. Kalau dia tak mengaku dia berzina, dia tak kena. Dia mengaku berzina, Nabi balik ke lain, alih ke lain. Tak kau. 3 kali. Kali keempat baru terima. Dia nak juga, dia ngaku juga dia berzina, hasil perlakuan zina. Maka bila itu hasil perlakuan zina, maka Nabi jatuhkan hukuman. Bila jatuhkan hukuman atas diri dia, sebab hukuman itu Allah ganti dengan syurga. Taubat yang Allah beri, taubat yang dia buat, rahmat dari taubat itu, kalau diagih pada 70 orang penduduk Madinah, bukan 70 orang penduduk Kuantan. Tak buat cetong kita, 70 orang kita. Ni 70 orang penduduk Madinah yang kuat imannya, kalangan sahabat Nabi yang berjuang dengan Nabi dah. 70 orang mereka dengan seorang yang kena hukum, rahmat dia tu cukup tu 70 orang. Itulah jaza. Allah beri timbal balas ke dia hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga yang kena pada seorang laki-laki namanya Ma'is, yang mengekat Nabi, dia berzina, dia laki-laki tak, dia perempuan. Ni laki-laki mengaku dia berzina. Nabi reject juga peringkat awal, sampai kali keempat dia mengaku juga. Nabi tanya sahabat, dia ni gila ke tak? Tak gila ya Rasulullah. Okey, kenakan hukuman. Bila kena hukuman, ada orang nganjing lepas pada tu, kata dia sab, maki dia, padam muka, kena zina sangat siapa suruh, kena kejar mati, padam muka. Bahasa kita lah padam muka. Nabi dengar, Nabi jangan kata macam tu. Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana taubat itu kalau diagihkan kepada penduduk mana cukup. Nabi kata penduduk mana cukup, setimpal kot situ. Nampak kat dunia macam tak setimpal, akhirat setimpal. Ini beza kita orang yang beriman dengan yang tak beriman. Sebab tak, cerita hukum ni dia hukum ta'abudi. Ta'abudi macam mana? Ambil contoh, nak sabitkan orang yang berzina, dia mesti dengan 2 cara. Satu, dengan 4 orang yang melihat dengan 8 biji mata. 4 orang yang ada 8 biji mata. Ada juga orang 4 orang mata 7 ada. Dia boleh sebelah, dia buta sebelah. Ni 4 orang 8 biji mata yang tengok serentak.
Persetubuhan itu berlaku, Alu masuk dalam lesung dia. Tengok serentak. Siapa nak tengok serentak ni agak-agak? 4 orang tengok 2 orang berzina. Tengok saja ke terajang dulu? Tak dan jadi kena terajang dulu. Makna pada logiknya tak berlaku. Nak tengok 4 orang tengok ni tak berlaku. Logik tak berlaku. Dah kalau logik tak berlaku, apa Tuhan buat hukum tak logik lagu tu? Ikut suka Allah lah. Yang ni dia kata ta'abudi. Ta'abudi menunjukkan peribadatan. Bila Allah syariatkan satu benda yang tak logik. Tak logik cara kaedah keterangan zina ni. Tak logik. Nak berlaku bila tak berlaku. Hak tak berlaku pun kena buat je. Kena jadikan undang-undang juga. Dah buat apa? Buat Muhammad. Sebablah cerita undang-undang jenis ini dia tak lari. Dunia akhirat gabung sekali. Kalau cerita bab dunia saja tak lepas lama. Bila dia cerita bab akhirat, maka perjuangan kita melibatkan perjuangan akhirat, bukan perjuangan dunia saja. Kita akan bertemu dengan orang yang berjuang dunia saja, dia akan bertemu. Maka pertemuan dia tak pelik berlaku. Yang peliknya hak yang nak akhirat lembek tekok dengan hak nak dunia. Hak tu pelik. Hak dunia saja, kejar dunia, dia fikir cari dunia, itu tak pelik lawan. Tapi hak kita pula ni, hak pegang dunia akhirat, lembek tekak, tak berani bercakap. Hak ni pelik, binti ajaib. Tak patut kata nak ke akhirat. Yang tu memang tak akan berlaku. Sebab itulah kata para alim ulama, kata Al-Imam Ibn Taymiyah, daripada zaman Nabi sampai ke zaman dia, tak ada satu kes yang berlaku zina yang boleh disabitkan dengan 4 biji mata, dengan 8 biji mata. Tak pernah berlaku sampai zaman dia, zaman Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah kurun ke berapa? Kurun ke 7. Tak berlaku. Kata Syekh Saleh Ibn Utsaimin, sampai zaman dia pula, zaman dia zaman kita, daripada zaman Ibn Taymiyah sampai zaman dia pun dia tak pernah jumpa satu riwayat cerita ada kes yang sabit dengan 8 biji mata. Tak ada kes berlaku. Dah sampai zaman dia, zaman kita, ada tak? Bab hudud tak berjalan? Kau tak tahu? Tak ada. Kalau tak ada, apa ada? Tak ampuni. Cara yang kedua, cara etari ngaku. Hak ngaku itulah berlaku zaman Nabi 2 kali. Yang Nabi kenakan hukuman rajam sebab dia mengaku. Sebab pengakuan. Kalau tak mengaku, tak ada. Hatta yang menarik dalam hukum Islam ni tuan-tuan, kalau dia tarik balik pengakuan dia, Nabi suruh lepas. Ma'iz ketika dikenakan hukuman, Nabi tak ada. Masa kena hukuman, dia rasa sakit, dia tembak lari. Dia tembak lari tu, nak tembak lari pada dia lari. Sama lah tembak sikit. Itu maknanya nak beritahu apa namanya, kata berganda. Takkid. Dia lari. Lari tu orang pegang dia. Orang apa namanya, baling batu sampai dia mati. Bila sampai berita kat Nabi SAW, Nabi kata, halla taraktumu Allah, kalau mu tinggal lepas dia tak apa. Biar lari tak apa. Maknanya kalau lari, dia tak kena hukuman. Biar dia lari, maknanya dia dah tarik balik pengakuan dia. Lari, bukan nak hukum sangat. Tu cantik Islam, yang orang tak bahas sangat benda tu. Maka hukuman yang dikenakan oleh Allah memang hukuman yang setimpal dengan perlakuan jahat yang dikenakan. Satu lagi, melibatkan maruah, tuduh orang zina. Tak pasal-pasal tuduh orang zina. Bila tuduh orang berzina, kesan dia besar. Pertamanya, dengan sebab kita kata dia tertuduh dia berzina, tiba-tiba dengan tekanan semasa dia mengaku berzina, dia kena hukum. Kita zalim kat dia. Ataupun dengan sebab kita tuduh dia berzina, akhirnya dia malu, satu kampung malu, anak dia malu. Dan itu berlaku sungguh pada Nabi SAW sendiri. Hingga hampir pecah rumah tangga Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu berlaku yang Allah sebut cerita dalam surah An-Nur. Benda besar. Bila tuduh orang berzina, kesan sampai ke pak mertua Abu Bakar As-Siddiq pada anak beranak.
pada semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah minta balik rumah ayah dia sendiri. Nabi bagi balik pula, sampai tangan tu kena kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda kecil. Maka hukumannya juga Allah Taala yang tegaskan, Allah Taala yang sediakan, Allah Taala turunkan ayat allazina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang pergi tuduh orang-orang perempuan yang baik, yang muhsan, yang dia terpelihara, tak buat benda tak elok, tak comel, dia bukan pelacur. Kalau orang yang makruf dan kerja tak molek, kaki danduk, dia ni JRO, lain cerita. Ni muhsan, orang yang terpelihara agama dia, yang jaga aurat dia. Gitu tuduh orang macam ni. Semalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tak buat mari 4 orang saksi. Tak ada saksi yang boleh menyaksikan. Apa hukuman dia? Fajliduhum, kamu wahai orang Islam kena sebab dia, yang kena pada kulit dia samanina jaldah, sebanyak 80 sebatan yang kena pada kulit. Satu, sebatan itu nak malukan dia balik. Wala tuqbalu lahum syahadatan abada, kesaksian dia tak boleh pakai sampai bila-bila. Kesaksian ni penting. Orang nak percaya pada kita, kesaksian lah. Kita nak buat loan, pinjaman di bank, kalau bank tak percaya pada kita, boleh buat loan tak? Kata betul tak ni gaji ni, ke pelawak gaji ni. Nampak gaji 4,000 duduk rumah burung je, gaji 4,000. Pelik ni contoh. Orang tak percaya, kepercayaan benda besar. Hasil kerana kamu buat kerja tak betul, buat cerita yang tak betul pada seorang yang melibatkan maruah dia, syahadah kamu tak boleh pakai sampai bila-bila. Wa ulaika humul fasikun, inilah orang yang sebenar-benar fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman ni berjalan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hukum sebab. Antaranya sahabat nama Usasah, Mistah bin Usasah, salah seorang anak beranak kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia terlibat. Dan juga seorang lagi sahabat penyair terkenal, Hasan ibnu Sabit, juga dia terlibat. Dia kenakan hukuman sebab 80 watang. Itu adalah yang setimpa dengan diri dia. Kemudian ada pula jenayah melibatkan akal manusia. Jenayah melibatkan akal manusia juga, Allah Ta'ala yang ambil tanggungjawab. Cerita menerusi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila tak ada akal, manusia dia boleh bunuh orang, boleh lukakan orang, dia boleh berzina, dia boleh tuduh orang berzina, dia boleh mencuri, dia boleh merampak, dia boleh buat belaka. Maka menghilangkan akal, perkara yang besar, Allah ambil tanggungjawab menerusi Nabi-Nya. Jangan pula kata tu Nabi bukan Allah. Ni dia tak faham kaedah. Hak Nabi sebut daripada Allah lah. Allah Ta'ala beri hukum 2 cara menerusi Quran, menerusi kalam Nabi, 2 cara. Dua-dua daripada wahyu belaka. Wahyu daripada Allah menerusi Nabi, iaitu apa dia? Dikenakan sebab sebanyak 40 sebatan. Di zaman Umar berijtihad naikkan dari 80 watang, maka hukuman yang kena antara 40 hingga 80 melibatkan akal. Ada pula jenayah melibatkan agama. Agama menjadi dasar bagi negara Islam. Tonggak akidah dia. Bila orang mempermainkan agama dengan keluar daripada Islam, maka disediakan hukuman oleh Allah menerusi Nabi-Nya dengan hadis yang sahih. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang tukar agama, bunuh. Setimpat. Nyawa milik Allah, mugi tukar agama, Allah pergi tukar ambil nyawa kamu. Yang terakhir, melibatkan negara. Pemerintah dalam Islam perkara besar. Pemerintah memutuskan khilaf. Bila ada 2 orang khalifah mengaku jadi khalifah, faqtulu akhirahuma, bunuh atau akhir daripada keduanya, kata Nabi. Mana cerita pemerintah cerita besar. Maka sesiapa yang memberontak pada pemerintah, hukumnya dipanggil burah. Hukum orang yang burah, pembelok dan penderhaka menggunakan senjata, hukumnya adalah hukum bunuh. Yang ni hudud. Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan dan juga enakmen kesalahan hudud dan kisah Terengganu hanya ambil 6 daripada 7 hukum hudud dijadikan undang-undang negeri. Dah berapa tak ambil selagi, tinggal berapa?
Jawapannya kerana undang-undang memberontak telah jadi undang-undang negara. Undang-undang jenayah ni patut jadi undang-undang negara, bukan undang-undang negeri. Bila undang-undang negara, dia kena pada semua orang. Tak ke laki-laki, perempuan, tak ke jantan betina, tak ke Islam dan kafir. Kena berlaku undang-undang negara. Macam kita buat undang-undang traffic light, kena berlaku. Islam tak Islam, kena berlaku. Undang-undang memberontak pada yang di-Pertuan Agong, menentang yang di-Pertuan Agong. Yang ni kena pada semua orang. Kalau menentang hukum bunuh, tak ke dia Islam ke kafir, tu telah jadi undang-undang negara. Patut yang lain pun jadi undang-undang negara, di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tapi sebab kerajaan pusat tak beriman mana, kena kata lalu buat buah akhir minit habis. Dia tak beriman. Bila tak beriman, terpaksalah negeri-negeri hak beriman buat peringkat negeri ikut kuasa hak ada. Maka Kelantan pun buat ikut kuasa yang ada, Terengganu buat ikut kuasa yang ada, bawa ke Dewan Undangan Negeri, jadikan undang-undang negeri. Tapi ambil 6 sebab nombor 7-nya dah jadi undang-undang negara dah. Maka oleh kerana jadi undang-undang negeri, maka undang-undang negeri kuasa yang ada hanya terpakai pada orang Islam saja. Tak terpakai pada orang bukan Islam. Itu undang-undang negeri. Dah apa pada orang Islam saja, tak adil lah. Memang tak adil. Patut kena pada semua. Itu pendapat ijma' para fuqaha. Dah apa kita buat pada bukan Islam? Sebab itu kuasa ada pada kita. Kuasa mahkamah syariah yang diperuntukkan oleh perlembagaan hanya melibatkan orang Islam. Mahkamah syariah boleh bincangkan orang Islam saja. Berkhalwat. Kalau 2 orang berkhalwat, jantan betina, seorang perempuan Islam, seorang kafir, hak kena Islam je, kafir tak boleh. Sebab apa? Tak boleh dibicarakan di bawah mahkamah syariah. Oleh kerana undang-undang hudud kisah Kelantan Terengganu dibuat menerusi Dewan Undangan Negeri yang kuasa hanya ada pada orang Islam. Maka kita ambil kaidah itu dengan kita berijtihad berdasarkan ayat Quran, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika mereka datang jumpa kamu wahai Muhammad nak minta hukuman dilaksanakan, mu boleh hukum dia atau berpaling daripadanya. Ambil umum ayat tadi, maka kita pakai kaedah tadi. Tapi hak terbaik lagi mana? Hak terbaik kena belaka. Dah siapa nak kena buat, kena belaka. Kena kerajaan Malaysia buat. Tak buat, tukar kerajaan. Tu je. Jadi kalau orang dah cakap apa kerajaan Terengganu tak buat untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam juga, tak adil. Begitu sebab kerajaan Barisan Nasional buat tak adil. Dia tak pergi buat, patut dia pergi buat peringkat negara tu. Salah dia bukan salah kita. Tukar kerajaan tu jadi kerja. Itu kaedah yang kita kena faham. Dan itulah sedikit yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan tajuk yang diberikan pada saya. Bakinya bacalah ketah-ketah ada syarah di luar saja untuk kefahaman bersama. Yang baik daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan, ada buku yang Dewan Ulama buat seminar berkaitan dengan enakmen jenayah Islam, enakmen jenayah kanun jenayah syariah 2 Kelantan. Kita buat pada hari Sabtu lepas, dan kita sediakan buku untuk rujukan. Dan buku ni ada enakmen kanun jenayah syariah 2 Kelantan. Ni buku tak dijumpa bercetak macam ni, ulama je yang keluarkan bercetak. Dan ada 2-3 kisah kerja menarik yang kita bincang. Siapa yang nak buku ni ada dengan saya. Harga RM20 saja, tak mahal. Belilah untuk bayar tambang saya balik KL. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.